Al-Jauf dulu. Okey, ini bahagian Al-Jauf. Ada apa-apa soalan yang nak ditanya, yang nak diajukan? Saya rasa bahagian Al-Jauf ni mudah insya-Allah Tak ada Ustazah. Pokoknya tak ada Tak ada. Alhamdulillah. Kalau ada yang nak tanya. Okey, baik. Ya Haji Yaakob. Okey. Jawapan dia senang aja, dia tak berdosa. Dia tidak berdosa pun. Adakah berdosa jika kita baca menyengau? Dia tak berdosa. Tapi kita tidak mengamalkanlah makhraj huruf yang dah diletakkan oleh ulama-ulama qura'. Kita tidak mengamalkan, dia tidak berdosa lah. Bacaan tu nampak gitu, orang ni belajar ke tak belajar. Tapi kalau kita tahu dia baca bahagian mat ni, bila kita baca bahagian mat ni menyengau tu, mungkinlah tahulah dia orang yang belajar makhraj ataupun tidak kan. Tapi kalau kata dah terbiasalah saya baca macam tu, tak apa, kita boleh perbaiki benda tu kan. Macam saya cakap tadi lah, bila kita jumpa ayat-ayat pendek ni kita boleh kontrol lagi. Tapi bila jumpa ayat panjang ni, Masya Allah susahnya. Susah tu sebenarnya menguji kita untuk kita baca berulang-ulang kali. Jadi janganlah risau. Banyak pahala kita dapat bila kita ulang-ulang bacaan tu kan. Selain daripada tu ada? Tak berdosa, tak dosa. Tak ada? Tak ada. Okey, baik. Kalau tak ada, saya teruskan. Okey, apa yang saya nak share tadi? Yang kedua, iaitu bahagian, okey, saya nak tanyalah, ada tak siapa-siapa yang memang dia ada masalah? Sekejap, sebelum itulah saya stop dulu share. Masalah menyebut pada huruf alif wawiyah ni, memang dia ada keluar huruf sengau. Dia semula jadi. Salah, saya semula jadilah. Contoh paling mudah paling mudah pada isti'azah kan. Sebenarnya kita punya huruf ain tu kat mana keluar? Dekat hidung ke dekat tekak? Ni kita akan belajar sekejap lagi ni. Tak apa, nota tu besar. Okay, saya bagi tahu sikit. Ain dia tak ada kaitan langsung dengan huruf khayshum ataupun hidung. Tak ada langsung. Selagi mana kita menyebut huruf ain tu keluar dekat hidung, selagi itulah salah. Selagi itulah kita kena betulkan. Dia kena gigih sikit, dia kena kental lah jiwa. Kita kata, aku sebut tak betul. Ulang lagi. Itu yang apabila kita baca isti'azah, dia akan jadi kita tolak sungguh. Kita tolak sungguh dekat khayshum. Sepatutnya ain yang tengah halkum itu dia pergi dekat sampai sini je. Laluan dia daripada tekak sampai mulut kita je. Tapi kita naik lagi tinggi sampai sini. Tu nampak tak? Hamzah ain tengah a'udzu billahi ramai lagi yang masih lagi membaca, dia tak perhatikan betul-betul al-jauf ni. Okay? Kadang-kadang saya pun macam tu juga, tersasar. Tapi kalau kita tak sedar tu tak apalah kan. Kalau kita sedar tu kita ulanglah balik. Itu yang kita kata apa? Yang dikatakan pentingnya kita membaca Al-Quran ini perlu disemak walaupun seorang. Walaupun seorang. Ustazah, kalau orang yang semak tak reti, itu cerita lain lah kan. Itu cerita lain. Okey, baik. Okey, ada siapa-siapa yang macam dia tak boleh nak sebut, kalau rasa segan nak buka gambar ataupun kamera tu, tutup je muka, tak apa, nak dengar suara je. Kalau tak ada tu alhamdulillah lah, saya beranggapan semuanya dapat menyebut dengan baik. Bahagian apa nama? Bahagian al-jauf ni. Kadang-kadang al-jauf ni kita rasa macam dalam Quran kita rasa mudah, tapi ada juga yang dia tersasar sebab kita bercakap. Kita bercakap dalam bahasa kita, nak pergi mana tu pun kan dia pergi dekat hidung. Perasan tak kita? Hashim. Mana?
Mana? Selagi boleh dia sengaukan. Nak pergi mana? Jadi tapi tak banyaklah ada segerintir sahaja. Baik. Cuma hari ni saya nak memberi penekanan lebih sikitlah pada makhraj al-jawf ni. Baik. Ustazah ada bunyi ngit-ngit lah Ustazah. Ada bunyi ngit-ngit. Bunyi macam i. Saya tak pasti siapa punya. Boleh mute dulu tak? Ya, saya mute all lagi sekali. Minta maaf ya. Dah hilang. Hilang kan? Okey, baik. Kita tak tahu kadang-kadang sound tu kan dia ada problem. Okey. Ada lagi bunyi. Okey. Okey, baik. Okey, baik. Kalau tak ada, saya teruskan dengan makhraj. Hari ni sebenarnya saya nak fokus pada bahagian al-jawf dan makhraj al-halqu sahaja. Kalau ikutkan dalam 4 pertemuan, saya akan kongsikan lebih kurang 7 ke 9 huruf. Tapi hari ni dapat lebih sikit lah sebab saya tak nak asingkan untuk bahagian makhraj halqum. Halqum ni saya nak kena jelaskan semua sekali lah Tak nak ada tercicir pula tertinggal 2 kan. Saya kalau boleh, kalau dapat saya nak letakkan betul-betul pada 6 huruf. Okey, baik. Saya sharekan gambar. Boleh nampak semua? Sekejap. Saya salah. Share screen. Okey. Kecil pula, mana dia punya PowerPoint. Okey. Semua boleh nampak Baik. Makhraj al-halqu ataupun kerongkong yang 3 bahagian ini diambil daripada bawah sekali. Kalau kita tengok gambar, boleh tengok nota ataupun yang saya dah sharekan pada skrin. Okey, kita ambil dia daripada bawah Nombor 1 tadi dah ada pada al-jawf iaitu alif wawiyah. Nombor 2 pangkal tekak. Pangkal kat mana pangkal? Kalau kita sebut pangkal pokok, kat mana pangkal pokok? Mestilah di akar dia. Kan? Bawah sekali kan? Akar pokok atas ke bawah? Mestilah bawah. Jadi kita tengok gambar tu, hamzah dan ha berada di sebelah bawah sekali. Jadi sebenarnya ditekan huruf hamzah dan ha itu di belah bawah. Bukan disebut ataupun ditekan di dalam mulut tengah ni. Dia berjalan dari bawah bawa ke hadapan. Bukan dia terus tiba-tiba muncul je kat depan. Tidak. Okey. Sama ada macam mat tadi dia berada di tengah kan. Alif wawiyah ni dia ada huruf lain yang menolak dia. Tapi huruf tekak ni yang bukan terlibat dengan huruf mat ni, dia akan tolak betul-betul daripada tempat keluar dia. Kita fokus dulu pada yang pertama iaitu huruf hamzah dan ha. Baik. Sama ada hamzah itu hidup ataupun berbaris ataupun dia mati. Okey, perhatikan baik-baik. Okey. Penjelasan saya, kalau huruf hamzah itu hidup ataupun dia berbaris, bunyi atau tekanan itu daripada pangkal. Bunyi atau tekanan itu daripada pangkal. Contoh kita letakkan hamzah berbaris fathah. Kita akan tolak sebenarnya yang bunyi itu tolak daripada pangkal. Pangkal halqum nama dia ataupun pangkal tekak. Dia tulis kat sini pangkal tekak kan. Okey. Kita sebut pangkal tekak. Dia mesti ada penekanan dulu. Itu penekanan yang ada tu dia akan berkait dengan sifat. Tapi saya tak nak sebut sifat dulu. Kita kena sebut dan betulkan makhraj dulu. Dia tak boleh tak boleh macam tu. Dia kena ada permulaan ataupun tapak dia. Okey, itu bawah sekali Ataupun kalau kat situ dia letak hamzah tu, saya letak baris baris atas sebelah dia letak ta alif hamzah kan. Hamzah tu kita matikan pula. Bila mati, dia akan balik semula pada tempat dia keluar. Contoh, tak kat mana tu? Tempat dia keluar hamzah yang berbaris tadi. Tak. Kat situlah dia. Dia keluar daripada tempat dia keluar. Kalau mati daripada luar tadi tu, ta tu tempat
permulaan lah. Bergantunglah pada huruf yang dimulai dengan ta tu, hujung lidah lah. Ta tu. Daripada ta, dia patah kat mana tu, dia nak cari kat mana tempat dia. Tempat hamzah tadi lah. Pergi belakang. Bawah sekali. Ta. Kalau ada yang sebut, tadi dah betul. Bila dia patah dengan mati jadi ta, dia dah berubah tempat keluar hamzah. Tempat keluar dia bawah sekali. Maknanya kita nak kena ingat balik, kat mana aku keluar hamzah yang berbaris tadi. Saya belajar macam tu dulu. Maknanya tempat ditekan tu sama. Contoh macam mana tadi? Tak, masuk balik. Keluar balik. Tak, mesti ditekan tempat yang sama. Kan? Sebab ada setengah orang dia tak faham macam mana cara. Macam ada setengah orang dia sebut mati tu betul. Bila dia hidup ataupun berbaris dia lari. Jadi buat macam tu. Tak, gitu keluar, tak, patah balik, keluar balik. Tak, penekanan dia tu tempat yang sama. Okey? Boleh? Jelas tu cara masing-masing lah kan. Tapi yang saya boleh nak tunjukkan pendekatannya begitu. Supaya bunyi huruf tersebut apabila berbaris atau mati, kita dapat rasakan dia keluar tempat yang sama. Dia tidak berubah. Ini baru sikit. Belum masuk lagi huruf-huruf yang dekat-dekat tu Hamzah, Ain lah apa semua tu kan. Pada kalimah-kalimah tertentu. Seterusnya, huruf ha. Ha ni, tempat dia pun sama juga dengan Hamzah. Dia dua beradik. Dua beradik tapi lain perangai. Perangai dia kita tak nak cerita dulu. Sifat lah maksud saya perangai tu sifat dia. Yang kita nak cerita sekarang ni, dia nak keluarkan kat mana? Dekat tempat Hamzah tadi dia keluar, kat situ juga dia keluar ha. Cuma beza dia sedikit lah. Tak banyak, sikit saya kena sebut juga. Ha itu dia sifat dia lemah sedikit berbanding Hamzah. Hamzah tu dia tolak kuat. Dia tekan dulu, dia tahan dulu, baru dia lepas. Macam ha ni kenapa kita kata lemah? Dia tidak ada istilah menahan. Lepas je. Tapi cara melepaskan tu pun tak payah kuat-kuat. Sikit sahaja. Sebab apa? Sebab dia duduk bawah sekali. Tak perlu kita tolak. Tak perlu. Sikit je. Tadi kita dah pandai sebut Hamzah kan? Sebut sebelah dia. Sama juga tempat dia. Kita dapat rasa. Kalau tiba-tiba tekan kuat, tu dia dah berubah tempat keluar dia. Okey? Ataupun itu kalau kita matikan. Mati Hamzah, mati ha. Tempat yang sama. Kalau kita tekan terlalu kuat nanti dia berubah tempat. Ataupun dia berbaris. Dia berkongsi. Makhraj yang pertama adalah bahagian halqum itu Hamzah dan ha. Boleh dapat? Okey. Kita tengok sekejap bahagian contoh ni. Yang contoh ini kita kena sebut dia. Walaupun tengok pendek, walaupun kita nampak macam benda ni benda yang simple. Kadang-kadang simple-simple ni pun terkantoi kat ni. Ni tak dapat sebut lagi seorang-seorang ni kan. Okey, saya sebutkan sekali lalu. Dia akan contohkan satu berbaris, satu mati. Okey. Perhatikan. Saya cuba sebut contoh. Mana ma wa ma ma dia akan patah kat situ balik. Okey, lagi sekali saya sebut mana ma wa. Kalau mati i u, tempat yang sama. Kalau dia hidup ada mat sebelah dia i u. Ni dah kena jaga dah. Kalau ada hamzah mendahului mat ni, pastikan mat tadi tidak sengau sebab dia dah melibatkan siapa? Al-jauf tadi. Nampak tak? Yang ni tadi senanglah. I u tak sempat nak hidung habis dah sebab ada satu harakat yang ni. Macam mana Roman ni kita nak menjaga ni Kalau letak tempat dia tepat di pangkal, insya-Allah dia boleh terjagalah pada alif, waw dan ya. Itu untuk huruf hamzah. Seterusnya tengok pada huruf ha. Sama ada berbaris atau mati. Ha ih.
Sama dia punya cara melepaskan. Cara melepaskan bunyi ha. Makhraj dia tadi tu Hawiyah. Ihdina. Persen dia kalau kita kata 20% je melepaskan. Sama jugalah walaupun dia berbaris, walaupun dia mati. Okey. Ha ni melepaskan daripada pangkal halqum keluar. Okey, kalau yang mati ni ni dia melepaskan tu daripada okey, ni daripada alif ni dia ada hamzah lah, bunyi hamzah lah kan. Hamzah hamzah wasal yang ditolak daripada pangkal lah i. Tapi ha tu mati kan dekat situ juga. Dia tak pergi tempat lain. Dia duduk situ diam-diam. Ihdina. Sebab dia duduk satu rumah kan. Ihdina. Tapi dia melepaskan ke depan. Untuk menjelaskan ha dengan sifat-sifat dia. Jadi dia bunyi macam lain je, memang lain. Sebab dia punya sifat tak sama. Hawiyah. Ihdina. Bila kita matikan. Yang mudahnya kita sebut huruf ha ni macam kita sebut huruf H. Okey. Kemudian bila kita hidupkan dia, pastikan menjaga al-jauf tadi. Ha hi hu. Ha hi hu. Jangan baca ha cantik dah. Hi hu. Dia dah start dah. Ni jaga Dia dah start dah kat situ. Jaga. Bila kita tolak daripada pangkal, insya-Allah dia akan menjaga ya dengan waw. Dan akhir sekali tanpa mad. Ha hi hu. Yang penting keseluruhan ha ini jangan ditekan kuat. Okey, kerana dia ada sedikit perbezaan antara ha dengan hamzah. Baik. Seterusnya kita tengok yang kedua, yang ketiga. Okey. Yang ketiga iaitu tengah tekak. Kita dah naik satu level, tingkat yang kedua. Tadi tingkat yang bawah, tingkat yang tengah iaitu huruf ain dan ha. Okey, macam mana ejaan ain? Kita kena sebut panjang ke pendek? Kita kena sebut dengan panjang kerana ejaannya adalah ain ya nun. Ejaannya ain ya nun, ada huruf mad kat situ. Jadi kita tak boleh baca ain. Macam garang dah bunyi tu kan. Ain. Okey, ejaan dia. Kemudian ha alif boleh, ha alif hamzah pun boleh. Ada setengah orang sebut ha sahaja, ada setengah orang sebut huruf tunggal ha. Selalunya kalau belah-belah Indonesia sana dia akan mengeja sebutan huruf yang dengan dua huruf dengan diletakkan hamzah kat belakang. Tapi dua-dua tak ada masalah, dua-dua boleh. Okey, baik. Kawasannya di sinilah. Ni bahagian tekak yang tengah. Bahagian tengah tekak, jadi kita kena tekan sedikit bunyi yang keluar daripada tengah ni. Ha. Tapi tekan tu hanya di sini saja, boleh ke? Jangan pergi naik kat sini. Okey? Dia tidak ada kaitan dengan khayshum. Tapi kenapa macam ada setengah kata bunyi macam pergi khayshum? Sebab kita eja ain tu dengan ain ya nun. Nun tu memang dia akan pergi ke khayshum. Itu kalau huruf ain tunggal. Tapi sekiranya huruf ain itu dah mati ataupun kita bariskan dia, ada tak bunyi nun lagi? Tak ada. Nun tu dah hilang sebab nun itu apabila dieja. Tapi apabila huruf itu dah dibariskan atau dimatikan, dah tak ada nun. Nunnya hilang. Baik. Okey, kita tengok contoh. Okey. Macam biasalah tadi kita dah buat hamzah dengan baris dan mati. Ain pun kita akan buat berbaris dan matikan dia. Kat mana dia keluar, kat mana dia patah balik rumah dia. Okey. Tekan dari tengah pergi dekat al-jauf sahaja. Jangan lebih. Kan? Aliyah. Habis. Pergi dekat hidung. Ni. Okey, cara dia salah satunya macam mana Ustazah? Ada yang tak boleh menyebut ain dengan tepat. Tekan dengan kuat sampai tutup kita punya hidung. Kalau sekiranya kita menyebut huruf tu, contohlah saya tutup hidung, dia nak tolak juga dekat hidung yang kita dah tutup tadi, bermakna dia nak pergi mana? Dia pergi tekak ke dia nak pergi hidung?
Pergi hidung. Pergi hidung tu salah. Alhamdulillahi rabbil tu dia tak pergi hidung. Kalau dia pergi tiba-tiba menyengau macam sempit aja tu, alhamdulillahi rabbil memang dah sah-sah kat kawasan hidung dia baca ain selama ni. Jadi lepas ni cek balik kita punya sebutan ain sama ada dia jadi pergi dekat khayshum ataupun ain tu dia jadi hamzah. Hamzah bawah dah tadi. Tapi kita baca tidak menekan. Dia pergi duduk relax je kat bawah, dia tidur lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhati-hati. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Lepas ni sebut dalam bahasa Melayu jangan sebut alam ini. Cantiknya alam ini. Action sikit. Weh, kenapa pula selama ni kau sebut alam? Tiba-tiba nak pergi mana? Nak pergi Syah Alam. Contoh. Action je orang ni tengah belajar makhraj. Belajar makhraj, kita sebut dialek bahasa kita pun kita kena ikut juga macam Piramli sebut. Piramli sebut bahasa Melayu tapi dia ada ala-ala Arab kan. Kita sebenarnya itulah dia. Kebanyakan menyebut makhraj huruf ini sebab kita terlalu mengikut sangat bahasa kita bercakap. Okay. Jadi lepas ni sebut pastikan dia tidak menekan pada hidung. Tekan di sinilah di tengah tekak ataupun tengah halkum. Tapi jangan dibawa sampai ke atas. Dekat dalam surah Al-Fatihah ada kan alamin yang berbaris. Kemudian ni na'budu. Kita tutup lagi. Iyyaka jaga. Nun tu memang dia akan pergilah sebab nun ni huruf lidah dan hidung. Tapi ain tidak. Iyyaka na'budu di bawah. Tekankan kuat sikitlah. Untuk orang yang memang dia kata tak boleh Ustazah selama ni tak boleh. Jadi usaha tu memang kena lebih. Tekan kuat sikit. Memang kita rasa susahnya sebab selama ni kita tidak menekan dengan kuat. Nak dia letak aje kat bawah kan. Nak angkat sikit. Hamzah nak. Kita dapat rasa dia naik. Nak. Okey? Itu adalah tempat keluar huruf ain tengah. Mesti tekan. Tak tekan dia tak jadi Okay, kita tengok yang ini. Contoh kalau dimulai dengan hamzah. Ini pun susah juga ni. A'lamu. Banyak dalam kalimah-kalimah Al-Quran yang dimulai dengan hamzah kemudian diikuti dengan ain. Yang mana bila kita menyebut kalimah kadang-kadang dia tak meletakkan hamzah tu betul-betul. Dia jadi ain-ain. Betul tak? Wallahu a'lamu. Belum apa-apa lagi dia dah masuk hidung dulu. Pastikan yang kita pandang itu belah kanan dulu. Yang kita pandang itu hamzah dulu. Kena ingat balik tadi hamzah tadi yang ni. Macam mana sebut dia? Baru ditolak ke tengah. Kalau kita belum mahir, sebut dulu satu. Iaitu hamzah ni. Baru masuk ain. Secara perlahan kalau saya boleh tunjukkan. Tapi jangan pula baca perlahan pula. Dah jadi macam bacaan tashil pula nanti. Salah pula Ustazah ajar. Contoh dia begitulah. Dia tak boleh dia tak boleh ain ataupun hidung-hidung tak boleh. Hamzah dulu. Tapak tu mesti diletakkan pada hamzah dulu baru ditekan pada bahagian tengah pangkal halkum tadi tu. Tengah halkum Okey. Kemudian kita tengok baris. Ni pun hati-hati. Bila kita menekan ain tadi, bila kita sebut ain, bila dia dah bercampur dengan hidung, itu yang dia jadi sengau sampai alif, dia jadi sengau sampai waw, sampai ya, tu pun dia dah hidung semua. Tu memang dia masuk sepenuhnya dekat kawasan hidung kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'in. Kat mana ya dengan nun? Ya dengan nun dekat al-jawf. Nun tu dia naik balik ke hidung. Tapi ain dekat tengah. Nasta'in. Katalah ain ya saja. Bunyinya i. Nun tu baru naik. Nasta'in. Dia tak boleh baca nasta'in. Tapi memang rata-rata membaca mesti bunyi dia
nasta'in kan. Kat situ sebab apa? Sebab huruf ya itu telah diapit oleh huruf ain dan huruf nun tadi. Itu kena hati-hati. Jadi kita nak kena ingat balik, ain tu bukan keluar kat hidung, ain keluar dekat tengah halkum, dia menolak pada huruf al-jauf tadi dan dia pergi dekat tempat nun, dan nun itu dia bercampur sedikit dengan sifat gunnah. Tu sahaja. Tapi ya tidak ada gunnah pastikan ain tolak dekat tengah. Kemudian ni pendek lah. Ai'u. Okey? Boleh. Ini penerangan ni kita mudah faham tapi secara praktikal. Nanti kita buat sama-sama Okey, seterusnya untuk bahagian yang keempat ni iaitu apa nama? Bahagian ketiga, Tengah tekak tadi ada huruf ain dan berkongsi dengan satu lagi huruf iaitu ha. Okey, ain ni ditekan sedikit, ha ni ditekan tapi keluar angin kan? Jadi penekanan tu pun berada tempat yang sama. Ha. Ada yang sebut ha pedas, ada yang kata ha macam bunyi itik. Tapi penekanan huruf ha dengan ha tak sama. Kalau huruf ha tadi kita sebut macam kita menyebut huruf H. Hari-hari hujan contoh. Hari-hari hujan. Dia tidak ada penekanan yang kuat. Tapi ha bila dia dah pergi dekat tengah, dia kena tekan kuat sedikit. Tapi tak adalah orang sebut dalam bahasa Melayu hari-hari hujan. Tak ada Dalam bahasa Melayu tidak ada huruf ha. Ada ke? Tak ada Huruf H sahaja kan? Ataupun KH. Tapi ha tidak ada. Itu special dia. Jadi cara kita menekan tadi tu, menekan dengan mengeluarkan angin. Mengeluarkan angin. Ha, ah. Senyum jangan lupa. Ha, ah. Ha, ah. Jangan masam. Jangan sebut ho, oh. Tak boleh. Ha, buka mulut kiri dan kanan. Kita tengok contoh dia. Okey, tengok contoh satu berbaris. Hasidin tahtiha. Apabila kita mati menyebut dengan berbaris tadi, daripada tengah bawa keluar. Kalau orang tak biasa tu, saya rasa macam bunyi ha juga Ustazah. Keluar angin dulu. Ha. Lepas tu baru keluarkan suara. Untuk kita pastikan betul ke tidak kita keluarkan dekat tengah. Macam bunyi scary je. Kalau kita bunyi tu macam biasa. Macam kita menghela nafas. Tapi tak ada orang menghela nafas. Ada ke? Tak ada orang hela nafas macam tu. Orang hela nafas tak kuat. Melainkan kalau berdengkur bersendar, berdengkur. Tu lain. Itu huruf kha nanti kan. Kalau ha tidak. Okey. Angin dulu. Ini untuk membiasakan kita menyebut Boleh dengar angin tu. Tapi kalau kita dah biasa nanti baru kita sebut ha sekali dengan suara. Dia serentak sebenarnya, dia tak boleh asing. Tapi saya nak menunjukkan tekanan yang kuat pada ha tu. Okey, kemudian bila kita matikan, kita akan pergi balik tempat dia keluar tadi. Ha, macam saya tunjukkan cara pada hamzah tadi. Tu kan. Kalau ha, sebenarnya bila kita buat praktikal menyebut huruf yang keluar daripada tekak kita ni, tidak ada pun yang menggerakkan kita punya bibir. Tidak ada pun yang menggerakkan kita punya bibir. Sebab bibir adalah huruf bibir. Huruf tekak adalah huruf tekak. Contoh, ha. Cuba sebut mungkin daripada rumah masing-masing dalam nada, dalam mood mute boleh sebut dulu, nanti kejap lagi kita buat praktikal. Ha. Perhatikan mulut saya tidak bergerak, tidak terangkat ke atas dan bawah, tidak terbuka kiri kanan atas bawah. Dia sentiasa dia tetap pada tempat dia. Perhatikan. Ha. Okey. Jadi kat mana dia keluar, kat situ juga dia patah balik bila dimatikan huruf tersebut. Hasidin. Kalau mati tahtiha. Okey. Hasidin. Mute dulu. Okey, baik.
Ada yang tak mute Okay, tak apa. Dia excited nak sebut. Tak apa, kita ada masa insya-Allah. Nanti kita akan bagi dalam setengah jam ni Okay. Kemudian ni yang dia punya latihan menyebut lah. Ih, ih, ha, hi, hu. Pastikan jangan hu. Ha, hi, hu. Kemudian ha, hi, hu. Mula-mula dia sebut panjang dulu. Lepas tu bila dah mahir baru kita sebut laju sikit. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Okay? Itu adalah bahagian tengah halkum ataupun tengah tekak kita. Baik. Saya teruskan. Juga disebut ha pedas. Ya betul. Adalah yang menyebut ha pedas, ada yang menyebut ha bunyi itik tak kisahlah tu, janji dia dapat menyebut dengan tepat. Tapi yang penting macam mana pun kita belajar daripada awal ni, talaki tu penting. Sebab kita nak pastikan sebutan kita ni betul ke tak. Apa yang kita dengar tadi lepas tu kita tiru balik tu sama ada dia melepasi ke tak pada bahagian ataupun tekak kita. Okey, seterusnya kita tengok yang ketiga iaitu hujung tekak ataupun hujung halkum. Ini dua huruf ni ghain dengan kha. Ataupun disebut kha. Ini macam kita nak keluarkan kahak tu. Pagi-pagi tu ada juga yang kata, Ustazah saya nak keluarkan huruf ghain dengan kha ni susah. Macam saya kena minum air dulu. Ataupun saya kena keluarkan air liur dulu. Ni pengalaman saya lah kan mengajar. Adalah juga segelintir yang kata macam tu. Tekak saya kering. Tekak kering Sebenarnya kering tekak ke, ada air ke, tak minum air ke, cara menyebut tu mesti kena ada getaran. Tu kena ada. Tak ada air liur pun sebenarnya. Air liur tu memang ada lah insya-Allah. Tak minum air pun memang boleh bunyi insya-Allah tapi tekanan dia kuat lebih kepada bunyi nak keluar daripada atas, iaitu hujung tekak. Dia dah tak ada kat tengah dah. Dia tak ada dekat pangkal dah. Mustahil lah kalau pagi-pagi kita tak keluarkan kahak tu kan. Ataupun ada orang bersendar ke kan. Lebih kurang ni lah bunyi dia. Huruf kha. Yang mana dia berada di sini. Dia dah hampir dengan bahagian lidah kita. Sebab tu bunyi ghain dengan kha ini lebih kurang macam bunyi qaf. Dia berhampiran ataupun disebut sebagai qarib. Dia dekat. Okay. Jadi yang ini ada kelainan sedikit lah. Dia masih bergetar di dalam bahagian tekak. Cuma berada di hujung tekak sahaja. Kha. Ini pun kalau kita nak buat latihan, menyebut supaya bertepatan dengan tempat keluar dia, bunyikan angin dulu. Kenapa bunyi angin? Sebab kha tu ada angin. Kha. Baru kita lepaskan suara dia. Kha. Tapi jangan lama sangat. Lama sangat macam memang bunyi bersendar dah. Okey, ghain. Gha. Jangan ra Ghain. Ejaan ni macam mana? Ghain ya nun. Panjangkan sikit lah bunyi tu. Ghain. 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 Baik. Kita tengok contoh. Contohnya berada di bawah. Boleh nampak tak? Satu. Oh, contoh kha saya tak letak Tertinggal. Ada. Ada kha? Ada dalam nota ada. Dalam nota ada Okey, kat sini tak nampak lah. Saya pun dah tak teringat dah kat sini nak tengok balik. Okey, tak apa. Kita tengok dulu ghain. Ghain contohnya ghashiyah. Gha. Jangan terlebih, jangan bunyi go dalam huruf hijaiyah kita tidak ada huruf ga. Kan? Ga macam mana? Huruf kaf yang ada titik kan? Ga. Contoh gasing. Dalam huruf hijaiyah tidak ada huruf ga. Dia ada huruf gha. Gha. Dia ada suara. Ghashiyah. Ghashiyah. Maknanya dia melekat juga ujung lidah tu dekat lelangit tapi dia tidak rapat.
Kalau dia terlalu rapat, dia bergesek, dia tak bergesek, nanti dia jadi go je. Dia akan jadi huruf ga lah. Dia bergesek sedikit bunyi ro. Dia ada suara yang keluar. Ro. Okay? Ro. Kemudian, ada tak kat situ? Ada tak? Memang Huruf tak ada kho. go ya. Tak ada kho kan? Go. Macam mana Kak Umi? Tak ada, kira go tak ada go lah, bukan go ya. Tak Baris dengar? atas. Baris atas bukan go ya. Bukan go. Ro. Saya confuse kat Go. situ. Okay. Confuse tak apa, nanti kejap lagi kita tengok dia punya contoh ni dulu. Okay. Kemudian kalau dia hidup lah, dia berbaris ro ro, jangan rasyiah jangan baca rasyiah, rosyiah. Kenapa? Itu dia berkait dengan sifat. Tu kemudian. Sekarang kita hanya nak fokus pada sebutan. Okey, seterusnya ghain tadi kita fokus pada mati pula. Maghdubi, mau. Dia tak boleh tak boleh. Itu pun berkait dengan sifat juga. Tapi saya tak sebut. Saya tak nak nanti bercampur. Cuma kita nak kena tahu bila matikan ghain, tak boleh ada qalqalah. Tu je saya nak cakap. Dia tak boleh baca. Contoh macam kat sebelah ni dia dah bagi kan. Au, ir, tu sahaja yang boleh kita sebut. Jangan baca ir, tempat keluar dia dah betul. Tapi dari segi sifat dia tu salah. Tapi pastikan bunyi dia di hujung halkum. Au, ir, ir, kemudian bila dia berbaris ro, ri, ru, ataupun dia berbaris tanpa mat ro, ri, ru. Tu dia. Itu huruf ghain. Baik. Sekejap. Saya stop dulu share. Okey, tadi Kak Umi tanya apa tadi? Saya confused. Boleh unmute sekejap Kak Umi? Tak, Kak Umi dia ingat go tau, go. Macam mana? Maksudnya? Bila baris atas tu, saya dia ingat go. Betul lah ro. Tak, saya sebut bukan, saya tak sebut. Ustazah dengar macam go, tapi saya sebut go. Go. Dia bukan G. Dia bukan G Dia bukan G-O. Saya boleh contohkan sikit lah. Dia sebenarnya memang kita tak digalakkan bila belajar makhraj ni kita eja dalam bahasa Rumi. Contoh saya letak huruf tu G-O dengan G-H-O. Boleh beza tak? G-O, go kan? Go pula. Go ke mana pula? Dia tak boleh dieja dalam bahasa Melayu. Tapi nak diistilahkan kat situ bunyi ro ni, dia tak boleh dia terus kepada O. Dia kena ada G-H-O. Ro. Okey, boleh? Okey, boleh. Baik, boleh insyaAllah. Baik. Sekarang ni yang saya minta, ada tak dapat apa nama? Satu Bacaan. Latihan bacaan yang dah di-laminate-kan. Ada. Alhamdulillah. Semua sampai Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai. Akak tak. Akak print je. Oh ya ke? So tak laminate lah. Tak. Rugilah. Itulah nak minta ganti rugi dengan Syafiq. Tak ganti rugi, sabar je lah. Tak ganti rugi dengan Syafiq. Kak Aziza. Gurau je. Okey, baik. Sekejap, saya tengok balik dekat skrin. Saya langkau yang sekejap ya. Kenapa tak boleh share? Boleh tak? Sekejap Sekejap. Tutup pun tak boleh. Sekejap.
Okey. Mencari yang ni tadi. Okey, semua dah ada. Tapi kalau tak guna yang kat sini, saya punya pun tak apa. Okey, kita tengok tadi daripada Al-Jawf. Al-Jawf ni dia menyeluruh kita punya sebutan contoh macam ni kalau kita tengok dekat sini, ba alif boleh dikira Al-Jawf, ta alif, sa alif, jim alif semua boleh. Jadi kita nak semak tu kita kena sebut satu persatu, ja ataupun ta ataupun apa-apalah ha. Nak pastikan dia tidak berdengung ataupun tidak naik ke hidung yang alif wawiyah. Tapi kalau yang hamzah ni, cuba kita tengok yang pertama. Tadi ada juga saya dengar dah. Sebenarnya dah biasa dah ni. Kalau siapa-siapa yang memang dia rajin buka YouTube ke apa ke, latihan sebutan makhraj ini sangat-sangat membantu sebenarnya. Sebab daripada awal ni sampai belah kiri tu, dia berubah-ubah. Dia ada mat, dia ada yang mati, dia ada jadi hukum-hukum dengung ataupun tidak. Jadi kat situ dia melatih kita bukan sekadar makhraj sebenarnya, tapi yang penting sekali memang kepalanya adalah melatih makhraj. Tapi kat sini dia bermacam-macam juga faedah yang lain kita akan dapat. Contoh macam mana cara bacaannya tadi, saya tak tahu siapa yang baca tu tapi lebih kurang begitulah. I, u, ba, u, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Kan. Jadi sepanjang kita berjalan daripada kanan ke kiri ni, pastikan hamzah tadi dia keluar tempat yang sama. Okay. I, jangan tiba-tiba kat tengah ni i, u, ba. Dia dah berubah dah tempat keluar dia. Nampak tak? Okay. I, u, ba, u, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Cara dia mengeluarkan sama, cara dia meletak huruf tu sama, bibir ataupun mulut dia tu pun menggerakkan pun sama. Boleh? Hari ni kita melibatkan huruf alif wawiyah. Boleh pilihlah mana-mana. Lepas tu dia melibatkan huruf hamzah ha, iaitu di pangkal halkum. Ain ha, tengah halkum. Ghain kha, hujung halkum. Okey? Baik. Saya tidak memaksa, tapi siapa yang dia nak mencuba, saya memang persilakanlah
Lebih-lebih lagi pada yang memang dia bermasalah sikitlah menyebut huruf. Kita kongsi sama-sama. Bukan kita kata kita baca nak menunjukkan kekurangan kita kat kawan-kawan kita, tidak. Tapi sama-sama belajar. Mungkin dengan apa yang kita dah buat, apa yang kita baca tu sebenarnya membuka juga mata kawan-kawan kita. Lah selama ni aku sebut tak berapa tepat. Bukan tak betul, kurang tepat. Kita nak memperbaiki kan makhraj. Okey? Ada yang willing nak baca? Saya kalau yang macam ni saya stop saya punya gambar ni sebab saya nak tengok mulut dia. Boleh? So semua dah ada. Okey, sekejap Sebelum tu saya nak jawab soalan. Sekejap. Ha simpul, kalau ha dalam ihdina dibaca secara lemah, level rendah sekali bunyi angin hams, betul. Okey, betul. Jawapannya betul. Level dia paling rendah sebab tapi nak menjawab soalan ni, level rendah ni sebenarnya dia berada dalam kawasan sifat huruf iaitu disebut sebagai khofa. Tu saya tak nak sebut dululah. Okey, tapi betul lah tu. Yang mudahnya kita nak sebut level rendah sekali bunyi dia sebab dia adalah di kalangan huruf yang paling lemah, huruf ha. Di kalangan huruf-huruf lain, ha itu adalah huruf yang paling lemah. Okey, minta maaf saya baru perasan. Okey, Aida punya belum sampai. Okey, soft copy. Boleh Aida? Okey, satu lagi soalan. Kenapa ada yang kata ha dada? Sebab apabila kita meletakkan tapak tangan kita di dada dan kita menyebut huruf ha itu di pangkal halkum, dia ada vibrate. Bahasa Jawanya vibrate. Kan? Vibrate tu apa? Bergetar. Cuba kita letak tapak tangan kita kat dada semua. Ada tak dia bergetar? Kalau ada getaran tu bermakna betul lah tu sebutan ha. Tapi kalau kita sebut ha, dah tak ada getaran dah. Cuba kita sebut ha. Tak sama, dia punya getaran tak ada pada ha. Tapi jangan ubah kita punya kedudukan mulut Tengok mulut saya. Mulut kita sebab ada setengah orang dia sebut lepas tu jadi tu tak boleh. Level ataupun bukaan mulut kiri dan kanan sama. Tapi dia punya bunyi tu bila ha dia ada getaran, bila ha dia tidak ada getaran. Okey? Sebab tu disebut ha tu pangkal dada sebab dia ada getaran. Dia memang huruf tu keluar dekat pangkal tekak. Tapi pangkal tekak itu kan berhampiran dengan dada kita yang mengeluarkan vibrate tadi. Tu sebab dia ada yang disebut sebagai ha dada. Memang ada setengah orang sebut ha dada. Okey. Okey, boleh Okey, Amirul nak baca? Amirul. Jangan malu. Ya, Zara. Okey. Baca kat mana? Baca kat mana? Baca pada latihan menyebut tu. Okey, Amirul nak sebut huruf apa? Antara huruf-huruf yang banyak-banyak tu. Boleh? Bacalah atas dulu. Tengok bukaan huruf A dia bukan A. Dia bukan A tau. Huruf alif ataupun hamzah ini bukan bunyi A, Y, M, Yam, A, Yam. Selagi boleh dia buka atas bawah ni dia jadi A. Salah. Dia tak halus bunyi dia. Buka kiri kanan senyum sikit. Kan comel sikit bunyi dia. Buka A Lagi sekali. Kontrol. I. U. Ba. U. An. Ani. Okay. Ana. Okay. Mina. Mukmini. Mukni. Mukni. Ma'ien. Okay. Baca huruf-huruf boleh. Anien.
Ani'an boleh. Kalau kita matikan jadi ani'a. Bukaan tu yang penting nak kena sama. Hamzah tu dah betul dah keluar dia dekat pangkal. Tapi rugilah kalau kita sebut makhraj dah betul tapi bukaan dia salah. Itu huruf dia nipis. Dia sebenarnya senang nak cakap huruf-huruf ni, makhraj huruf ini, dia memang kena sebut makhraj beserta sifat sekali. Baru kita nampak jelas. Tapi dia dalam kes macam ni saya kena sebut makhraj dululah. Tapi sikit-sikit saya kena sentuh jugalah. Jadi macam Mirul tadi sebut Hamzah dah betul. Tapi bukanya jangan sebut macam huruf A. Kita nak dapatkan lahjah. Kita nak lahjah. Lahjah Arab lah semestinya, bukan lahjah Melayu. Okey. I u ba u an ani ana minal mu'nima i an ani a. Memang tak boleh buka banyak. Kalau kita tengok orang Arab mengaji, dia membaca Quran, dia tak buka mulut dia atas bawah. Sini je. Sambil kita letaklah tapak tangan kita ni, tangan kita kat bawah dagu ni. Okey. I u ba u an ani a na u an ani a na minal mu'nima i an ani a. Dia jangan ani a. Nampak tak? Bila kita buka atas bawah, mulut tu dia akan berubah. Ani a, kan? Ani a. Sebab Hamzah bukan huruf bibir. Kan? Hamzah bukan huruf bibir. Tu. Okey, tak apa Amirul, nanti boleh ulang-ulang lagi pada latihan makhraj tu. Okey, siapa lagi nak cuba? Teruskan je. Saya. Siapa tu? Saya. Saya tak nak. Kak Norida. Kan. Sekejap dia sebut saya, lepas tu sebut nama. Sebab saya tak tahu siapa punya suara. Bila dalam komputer ni kan, bunyi suara macam sama je semua. Dah ada ramai kan. Okey, kejap kita bagi Kak Noridah dulu Noridah Ibrahim ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. I u ba u an ani a na mina al mu'nima i an ani a. Okey, tu cantik dah tu bunyi dia. Cuma bila kita membaca bersambung tu dia jangan minal mu'ni. Dia jadi hamzah wasal yang bersambung, dia tidak ada bunyi al kat situ kan. Kalau secara asing memanglah mina lepas tu al mu'ni. Tapi bila kita sambung dia jadi minal mu'ni. Dia mula-mula je kita terangkat-rangkat tu sebab kita tak biasa dengan kalimah tu. Lama-lama nanti kita biasa. I u ba u an ani a na minal mu'nima i an ani a. Makin lama makin laju. Lepas tu bila kita dah improve makhraj. Saya mengajar pun bila belajar taranum, ni jauh lagi lah cerita kan. Saya nak cerita bagi semangat. Taranum pun saya masukkan nada taranum dalam kalimah tu juga. Tapi pastikan makhraj tu dah betul. Barulah boleh masuk nada. Okey, tadi siapa maaf yang bersuara saya tadi tu tapi saya tak nampak siapa. Makcik Sadia. Makcik Sadia. Okey, sila Makcik Sadia. Pilih huruf ba boleh? Boleh. Ba belum. Cuma nak memastikan hamzah Nak memastikan hamzah Okey, boleh? Tak huruf ba. Kita nak sebut huruf A dulu ke? Hamzah dulu? Hamzah lah sebab kita berkait dengan huruf alif waw ya. Lepas tu hamzah ha, ain ha, ghain kha. Ba belum. Ba huruf bibir belum. Sekejap ya, dekat ni dekat muka surat berapa ni? Muka surat? Itu dekat nota yang kita laminate tu. Kak Umi. Sekejap ya. Dapat tak dalam sampul? Ada tak yang saya ke tak ada? Nanti claim. Ada lah, patutlah saya cari. Tak ada? Yang laminate? Oh, sorry, nampak. Ni ya? Ayo. Ada, mesti ada. Okey, Makcik Sadia, huruf apa Makcik Sadia? Saya nak tengok siapa yang namanya berhuruf hamzah ha, ain ha, ghain kha ni. Hamzah dah ada bunyi dah tu. Ain ke? Ha boleh? Ha boleh? Ha hi hu bah tuhan hanihah na minal muhnima hihan haniha.
Masya Allah, cantik bunyi dia. Bagus juga Makcik Sadiah sebut tu sebab kadang-kadang ada orang sebut ha-hi tu betul. Hu dia jadi hu. Ha-hi hu. Dia dah lari. Tapi tak apa, dia lari sikit kita kejar dia cepat-cepat. Jangan kita biarkan dia. Okey. Baik, terima kasih Makcik Sadiah. Siapa Ustazah, lagi? saya jumpa Siapa tu? Saya. Kak Siti Ramlah. Ramlah. Kak Siti Saya. Ramlah Okey, cuba Kak Ramlah huruf apa? Huruf tekak? Kha. Kha. Boleh. Jelas sikit, dekat sikit dengan kalau dapat kan guna headphone atau earphone lagi bagus. Dekat dengan mulut tu dapat saya dengar betul-betul sebutan tu bertepatan ataupun tidak. Cuba. Okay. Tak nampak juga. Saya apa dia punya rule tak ada kan. Tak salah cari. Okey. Tak apa. Ni pun boleh insya-Allah. Jelas. Jelas ya? Okey. Jelas. Khubah khuhan khalikhna minal mukhni mahikhan khalikha. Tu dia. Okey, saya tak sentuh berkenaan gelap pula dia. Saya tak sentuh berkenaan dengan bunyi tu. Dia berjangkit dengan ba ke contoh tadi kha khi khu bah. Saya tak sentuh. Tapi yang saya nak tengok sebutan kha tu. Daripada mula menyebut kha sampailah hujung kha, as long as dia ada bunyi tu pun maknanya dah betul lah. Tapi nanti insya-Allah kalau kita ada dengan menyambung kelas sifat, saya akan gunakan juga ni bawakan saya sentuh. Contoh tadi kha khi khu bah. Bah tu dah salah sebab ba dia jadi bo. Tu macam tu. Ya, jadi saya nak jangan risau, saya tak usik semua. Sekarang ni bila kita kata kita nak fokus dekat kha, saya akan tengok kha saja. Nanti bercampur terlalu berat kan? Okey, baik. Cuba. Ain. Saya cuba Ain. Ain. Boleh ke Ain? Semangat masing semua orang ni. Tak apa, kita lebihkan sikit masa pun tak apa. Sebut nama sebut huruf Ain. Sebut nama Kak Ain sendirilah. Ya. Ya, sebutan tak betul Ustazah. Okey. Sekejap. Saya sebab telinga saya ni jadi dia besar tiba-tiba bila dengar. Lagi sekali. Betul? Ani a'na minal mu'ni ma'i Ani'a, cantik. Okey, cuba berhati-hatilah ketika menyebut ain ya dengan ain alif. Jangan jadi ani'a. Tu. Ain dah betul dah tu, insya-Allah. Tapi dia jadi pada al-jauf tadi pula. Dia berkait-kait juga kan. Jadi saya sentuh benda yang berkait je lah. Ani'a. Jangan ani'a. Pastikan dia pergi dekat al-jauf. Okey, kain. Masuk je mana yang sempat kita dengar. Okey, siapa Kak Wani? Okey, nak try Jim. Okey, Jim. Ja. Jim. Belum. Jim macam belum je. Belum. Jim belum sebab Jim huruf lidah. Tertukar ni. Nak sebut kha, masya-Allah. Tiba-tiba jauh dia mimpi. Okey. Tapi kha dah lepas tadi kan? Sekarang ni yang saya dah terangkan tadi adalah alif, waw, ya, mad, kemudian hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Jadi saya nak semua sebut yang berkaitan dengan tu saja. Yang berkaitan tinggal tu boleh pilih kat sini. Tak boleh. Kita tak fokus lagi yang lain selain daripada tu. Ingatkan soalan lampiran satu. Ghain lah ya, ghain. Gha. Tak kisah, boleh ghain ke? Boleh je. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ghari, ghubag, ghugan, ghani, ghana, minal, mughni, maghi, ghan, ghani, gha. Okey. Dari segi makhraj betul. Saya tak kata salah sebab dia dah letak kat tempat dia yang betul. Cuma dia lari sikit. Nanti kejar Kak Wani dalam sifat dia. Sebab dia ada gha, dia jadi ghani, ran dia jadi ra balik. Ghain dia tebal. Jadi huruf tu dibunyikan dengan gha. Dia tak boleh kalau ghan pun dia tanwin pun dia tak boleh sebut ghani ran, tak boleh, dia lari. Okey. Ghani, dia lari nak sebut lari tersebut lari pula.
Sebab kita sebut huruf ghain kan. Maksudnya Ustazah kena buka kelas sifat ni. Sifat memang kita akan buat tapi kita akan settlekan dulu makhraj. Okey, betul. Makhraj. Makhraj ni dulu sebab kadang bila kita sebut sifat sangat, makhraj pun lari. Kita nak sama-sama berlari. Kita tak nak makhraj dengan sifat tu lain haluan. Dia haluan yang sama kan. Betul, bagi faham satu-satu. Tu. Tapi macam Kak Wani baca tadi, dari segi makhraj dah betul tempat dia. Tapi dia punya sifat tu dia lari. Tu je saya nak cakap. Tapi sifat kemudian kita akan ni Okey. Baik. Terima kasih Ustazah. Okey lagi. Sama-sama. Azhar, saya boleh? Siapa saya tu? Kak Okey Kak Ada gambar Ustazah, lah. lepas Kak Kak Liza tu dia, jangan rebut-rebut, semua dapat insya-Allah. Saya gambar tak ada, sorry. Tak tahu kenapa. Okey, tak apa. Sebenarnya praktikal untuk hari ni memang tak dapat semualah sebab tadi kita dah mulakan dengan mukadimah, pengenalan apa semua. InsyaAllah untuk yang minggu kedua nanti saya mengharapkan semua dapat sebut. Tu, saya mengharapkan semua dapat sebut. Okey, siapa tadi Kak Kak gambar tak ada Tak ada gambar. Nanti saya cuba. Okey. Boleh? Boleh? Boleh. Dekat sikit pun tak apa mulut. Khubah khukhan khanikhuh naminal buh ni makhikhun khanikho. Ni macam nak makan orang. Punya tekan ya. Dia faham, tak apa, saya faham. Usaha tu kental dia nak menyebut khuh. Macam nak meniup dah. Cuma ghain. Kejap Kak Saya komen dulu boleh sebelum Kak tanya. Apa yang Kak baca tadi lebih kurang sama macam Kak Wani baca. Yang mana dia punya ketebalan tu tak boleh berubah disebabkan apa pun. Okey, contoh khi khubakh khukhan, jangan khukhan. Khukhan khani akhna minal mukhni makhikhan khanikho. Okey? Okey, Kak nak tanya apa? Kho dengan ghain, dia cuma beza buka tekak tu je. Kan, buka tekak. Dia tak ada buka tekak, beza tu dari segi sifat sebenarnya. Yalah. Dia tak ada macam special sifat seperti ra kan? Tak ada. Tak ada. Tapi ghain dengan kha dia tidak ada sifat tunggal. Dia tu jauh sangat tu nanti orang lain confuse Kak Ada ya sebab heran lah. Sebab heran. Kita kena tekan dan berbunyi bergetar tu. Kha tu maksudnya. Okey, saya kena sebut jugalah. Kha sifat dia lepas angin, lepas suara. Ghain sifat dia lepas tahan angin, lepas suara. Nampak tak ada beza? Okey, nampak beza. Tapi ada bunyi getar kha tu, itu yang sebab dia melepaskan angin dan suara. Ghain dia tahan angin, dia lepas suara. Jadi mana yang lebih kuat? Dia punya melepaskan tu. Lepas kha lah. Itulah punca dia. Dia jadi bergetar kuat. Faham? Okey. Jadi kalau macam ada yang pelik-pelik tu tak apa tanya. Saya boleh jawab, saya jawab. Okey. Ustazah, saya lagi. Saya minta diri. Minta diri sila. Boleh. Okey, seterusnya. Ya. Saya nak Ain. Waalaikumsalam Kak Liza. Ain. Siapa Kak Nurliza? Kak Nurliza, Ain pastikan dia keluar Ain di tengah halkum, ya di al-jauf. Jangan masuk khusyum, tak boleh. Mamnu'. Ni yang saya takut ni. Jangan takut. Ain ni memang saya punya ayat lah ni. Ayat Ustazah selalu tangkap. Okey, cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'i'u ba'u'an ani sekejap. U'an, jangan u'an. Bila u'an dia dah berubah daripada ain pergi hamzah. U'an. Sama keluar dia. U'an. U'an ani a'na minal ni ma'i'an ani'a. Okey, ada satu tempat tadi saya dapat tangkap tu, iaitu a'na. Macam kita sebut tadilah masa penerangan yang saya buat tadi, iaitu ada beberapa tempat yang biasa orang selalu silap, iaitu hamzah ain. Apabila dimulai dengan hamzah
Dia mesti tolak hamzah dulu. Okay. Ai'uba. Ani dia tak boleh ani dia kalau ain ya. Tapi kat situ hamzah ain kan. Ani Ini ain yang Ustazah. Kalau ain lah. Kan? Kalau hamzah ain baru Okey. Okay. Pastikan dia tak bercampur. Dia tak bercampur dengan hidung. Okey. Terima kasih Okey, boleh? Ustazah. Sama. Okey, terus next. Umi Rohina boleh Ustazah? Boleh, sila Umi. Mana Umi? Ya, yang tak ada gambar ni. Tak boleh keluar gambar ke apa? Sekejap. Boleh. Boleh. Nampak tu lagi saya puas. Umi, Umi berapa umur Umi? 31 baru ni birthday 60. Pencen lah. Masya Allah 60. Baru pencen. Alhamdulillah. Saya tak sempat nak ikut Ustazah pagi tu. Tak apa. 7.30 dah kat office dah. Okey, sila. Nak ambil huruf tu. Kha. Balik. Lemah sikit kha ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kha, khi, khu, bar, khu, khan. Lagi sekali Umi. Kha, khi, khu, bar. Dia kena bunyi sama. Lepas. Kha, khi, khu, bar. Khuqan qaniqna minal mukhni makhiqan qaniqa. Masya Allah. Okey. Pun sama juga dari segi makhraj. Alhamdulillah lah dia keluar juga tempat yang sama kha tu. Cuma ada beberapa tempat yang nanti kita akan tekankan pada sifat. Kalau bakh dia tak boleh bakh. Lepas tu bila dia mati dia tak boleh ada lantunan, contoh bakh. Tu semua tak boleh lah. Tapi saya tak sebutkan di sini. Cuma saya sebut secara umum sahaja. Dia melibatkan sifat juga tu. Tapi dari segi makhraj betul dah tu. Okey Umi. Okey sama. Okey seterusnya Akak nak try Azizah. Okey Kak Aslina marah di sini. Okey. Okey, sekejap. Gharin ghubar. Sekejap Kak Azizah tak keluar gambar. Okey, sorry. Okey. Baru nampak besar. Ke? Okey. Okey. Gharin ghubar. Dia bukan gharin kan? Ghari. Ghari ghubar. Ghari ghubar. Ghuran ani ghanna minal mughni. Ghuran ghani. Ghuran ghani. Ghuran ghani ghar. Nak sebut ghar. Ghuran ghani gharna minal mughni maghiran ani. Tak masuk tu. Dia jadi ain. Jadi ain. Tu dah lemah Ustazah. Memang lemah kat situ. Okey, maknanya lemah tu bukan dari segi tak boleh sebut ghain. Tapi dia lemah dari segi kesilapan tersebut huruf lain. Tu jadi melampau. Okey, itu satu. Yang keduanya yang bunyi tu qalqalah tu dari segi sifat jugalah yang saya boleh sebut. Okey, cuma ghain bila dia berbaris atas jangan sebut gha. Ghani ghaghna minal mughni maghiran ghani gha. Dia tetap tinggi. Dia tetap tinggi Dia tak boleh ghani gha. Okey. Okey. Salah. Ya, tak apa, sikit je tu Kak Azizah boleh repair. Memang selalu salah kat situ. Baca pun. Tu tak betul sebutannya. Tak apa. Okey, siapa lagi? Saya sebelah Ustazah. Kak Sarimah. Kak Sarimah. Boleh Kak Sarimah? Sila. Huruf kha Ustazah.
Kha. Okey. Kha ya. Okey, boleh. Khakhihu bakh. Khukhan khaniqah na minal mukhni makhiqan khaniqa. Okey. Khaniqa. 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 Okey. Masa Kak Sarimah sebut tadi pada kat mana? Khakhi khubakh khukhan khaniqah. Dia bila memanglah tak ada dalam ayat Quran khakh tu. Maknanya bila ada huruf lain yang mendahului huruf kha, pastikan kha tu berbunyi tepat. Contoh dia jangan jadi Kadang-kadang dia tak bunyi getaran. Macam yang siapa tadi cakap, Kak kata, kenapa dia ada getaran? Getaran tu kena ada. Dia kadang-kadang dia jadi kan, kadang-kadang tak jadi. Tapi sebutan tu tepatlah, alhamdulillah. Tetap juga kha tu dibaca dengan tebal. Okey, terus. Ramai lagi boleh baca sebenarnya, insya-Allah. Saya Ustazah, Kak Bibah. Kak Nurlijah. Kejap Kak Nurlijah kejap Lepas tu Kak Bibah Okey, Kak Nurlijah boleh? Ha. Ha ke ha? Tu kena jelas betul. Ha. Okey, maknanya ha simpul lah tu ataupun ha yang berada di pangkal halkum, betul? Bukaannya mesti buka besar sikit. Hubah huhan haniha naminal muhnimahi haniha. Okey, dia bersahaja orang kata. Macam kita menyebut huruf H, kan? Dia tak payah terlalu menekan kuat. Ya? Betul ke? Betul. Ha, insya-Allah betul. Okey. Terus sama Kak Bibah Kak Bibah Kak Bibah. Okey, saya Ain Ustazah. Ain, masya-Allah, semua nak jadi orang Arab lah petang ni. Okey. Bukan, masalah ni sebut ni. Memang selalu salah ni. Masalah ni. Try Kak Ain. Kak Ain pula. Kak Bibah. La ilaha illallah. Panggil Kak Ain. Ani a'la minal mu'nima'i an'ani'a. Okey, yang saya dapat kesan apabila huruf Ain, Kak Bibah baca mu'ni tu jadi mu'ni. Dia jadi hamzah, dia tertukar tu, hati-hati. Contohlah. Contoh kalau huruf Ain kita baca, kita sebut kalimah sama'. Sama' tu maksudnya apa? Langit. Mendengar. Ain, sama' mendengar. Sama' baru langit. Nampak jauh tak dia punya maksud tu? As-sama' barulah maksudnya langit. Tapi kalau sama' dia jadi mendengar. Kalau samak dia jadi ikan. Samakun, kan? Jauh benar dia punya beza tu kan. Tu kena hati-hati Kak Bibah. Apa tadi dia punya bunyi? Mu'ni. Cuba sebut mu'ni. Minal mu'ni. Mu'ni. Minal mu'ni. Dia dah masuk tapi dia tak tekan. Masuk, tekan kuat sikit. Minal mu'ni. Minal mu'ni. Tu. Itu baru bertepatan. Mu'ni. Sebab apa saya kata Kak Bibah boleh sebut? Sebab huruf Ain yang pada baris-baris lain tu Kak Ain boleh sebut, Kak Bibah boleh sebut dengan betul, dengan tepat. Tiba dia pergi kat tempat yang mati tu. Jadi kita kena ingat berbaris tadi macam mana. Dia tempat yang sama juga. Sebab saya masalah tu. Selalu ngaji kalau Ain mati memang masalah bagi saya. Dia kena tekan kuat. Masuk dah Kak Bibah punya sebutan. Masuk dah. Tapi dia tak tekan. Okey. Baik. Next. Kak Lin cuba Ustazah. Kak Lin nak cuba huruf Ain ke huruf Hamzah? Ain. Ain juga. Okey. Sila Kak Ain. Kak Ain lagi tengok. Masya Allah. Semua orang saya panggil Ain petang ni. Cuba Ustazah ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Na minal mu'nima'i an'ani'a. Kak Zai, kejap.
Ya Allah. Sekejap. Dia lupa. Okey, Kak Lin. Kak Lin dia menyebut ain tu pun macam siapa tadi yang sebelum ni tadi? Kak Bibah kan. Dia dah masuk tapi tak tekan. Jadi Kak Lin tertekan dekat hidung tau. Dia terlebih dekat hidung. Dia dah masuk dah. Ai'uba. Tapi tekan ke bawah, bukan tekan ke atas. Kan ni Kak Lin masuk, dia tekan ke hidung. Ke bawah. Ke bawah. I u Ai. ba. Tekak. Dia fokus lebih ke bawah. Ai. Ai'uba. I u ba. Ba, sikit lagi. Ba. Sikit lagi. Ba. Ba. I u ba. An ani a na minal apa? Mu'ni. An ani a. Tapi kena selalulah buat Kak Lin. Dia masuk. Tekanan tu je dia kurang tekan dekat tekak. Dia tekan terlebih dekat hidung. Kak Lin cuba cuba Kak Lin nanti bila buat latihan sambil menyebut ain tu tekan hidung tu. Dia pergi tak dekat hidung. Kalau dia masih pergi juga tempat kita tekan tu, kita dah tutup hidung tu rapat, dia nak juga bunyi dekat hidung. Selagi itulah kita kena betulkan. Selagi itulah kita kena Okey, tak boleh Ustazah ya. Terima kasih Ustazah. Okey Kak Lin. Sebab bukan apa, sebab takut dia terjadi pada sengau tu satu. Takut ain dia jadi pada hamzah. Alright. Sebab dia tak tekan kuat kan. Okey. Siapa lagi? Yang takutlah dia nak. Tak ada. Saya Ustazah. Bonda ajar Rubiah. Okey, sila Bonda. Saya ambil ha Ustazah. Ha pedas. Pedih. Okey, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Ha hi hu ba hu han haniha la minal mukhni mahihan haniha. Okey, Bonda sebut ha cantik. Cuma dia pada huruf ha baris depan. Cuba Bonda sebut lagi sekali hu. Dia boleh macam tu. Mungkinlah bila kita sebut seketul tu kan. Bila seketul tu dia jadi belaka. Bila berketul-ketul tu dia dah hilang kan. Kadang-kadang dia jadi macam tu. Okey, jadi cara dia macam yang saya share tadi, boleh bunyi angin dulu. Baru pergi dekat baris. Untuk permulaan kita nak betulkan dia punya makhraj tu. Jangan berterusan pula kan, keluar angin je sampai ke sudah. Tak bolehlah keluar angin je suara tak keluar kan. Dia lambat sikit nak pergi dekat baris tak apa. Janji kita tahu dia keluar tu dekat kat mana. Kebanyakan lah yang saya tengok. Kadang-kadang ada yang orang baca hu tu dia jadi hu sebab dia dah fokus lebih dekat bibir je. Dia tolak kat sini tak kuat, dia tak fokus. Jadi dia jadi ha saja, hu saja. Sedangkan dia perlu ditekan hu. Okey, terus Kak Umi lah. Sorry. Okey Kak Umi. Okey, boleh Kak Umi? Try ain. 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 Okey. I ubak an ani ak na minal mu'ni ma'i an ani Okey, saya boleh sebut Kak Umi macam Kak Lin, lebih kurang macam Kak Lin. Dia dah masuk dah pintu tu. Tapi masuk pintu ain tu dia pergi duduk atas. No, dia suka duduk kat hidung. Dia suka duduk sini. Dia tekan, dah masuk pintu, tekan terus. Dah betul dah tadi. Pintu dia tu, Kak Umi. Tapi tekanan tu jangan naik atas. Tekan dekat tempat dah masuk tu juga. Ai'uba. Ke bawah. Ba. Nak kata macam orang beneran kan buruk benar pula kan. Cuba ayat tengok 3 tak? Okey, cuma saya minta Kak Umi jangan baca sekali arung panjang. Satu part. Ai'uba. Ke bawah.
i ubak. Au. Au. A i ubak. Ba. Sikit lagi tekan ba. A i ubak. Macam tu ya? Okey. Okey. U an ani ak na minal Mu'ani. Mu'ani. Mukni. Macam mana? An ak na minal mukni ma'i an ani a. Okey, ikut saya. Ma'i. Ma'i an. Okey. Ani a. Okey. Tak apa Kak Umi, dia jangan putus asa tau. Perjalanan dia tadi tu, ada tempat dia jadi hamzah sikit. Dia kongsi-kongsi. Ada tempat dia jadi ain sikit. Ada tempat dia jadi hidung sikit. Banyak pembahagian tempat singgah dia tu. Banyak persinggahan dia. Tak apa, nanti cuba ulang-ulang lah Kak Umi sebab recording pun ada, nanti boleh tengok balik. Okey. Ada lagi yang nak cuba? Boleh Kak Zai. Sebab Kak Zai selalu khusyuk kan. Khusyum, dia banyak kepada khusyum. Lepas tu Ain ni pun kelemahan Kak Zai. Okey, try. Ai o ai o ba o an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Cantik. Cuma sikit. Sengau sikit dekat u. Kat mana? Dekat u. Sikit je. Ai au ba. Cuba sebut a'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billah. A'udzu. Okey. Apa boleh? Sikit je tak apa. Kalau banyak sangat tu yang saya selalu tegur tu. Alright, terima kasih Ustazah. Alright, sama. Okey. Ada lagi? Saya Ustazah. Yang dia sila Haji. Kho, saya tunggu-tunggu juga tadi. Oh, itu Haji Syafiq suruh saya masuk. Oh. Okey. Kho. Kho, khu, bakh, khu, khon, khoni, khokh, na minal mukhni, makhi, khon, khoni, kho. Masya Allah. Cantik dah tu. Sifat dia pun cantik dah tu. Okey. Saya tak ada komen banyak. Tu kho. Ain okey Haji? Boleh? Ain pula. A'i'u ba'u an ani'a na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Okey, cantik. So tak ada masalah dengan huruf tekak ni? Okey, insya-Allah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Dia kalau antara tekak ni huruf yang agak sukar lah. Kebanyakannya huruf Ain lah. Huruf Ain, lepas tu antara Ha. Ha dengan Ha ni ada yang confuse. Bila masuk dalam Al-Quran tu, Ha jadi Ha, Ha jadi Ha. Yang tu je lah. Yang selalunya tersilap kan. Okey, terima kasih Ustazah. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji. Okey, ada lagi? Ustazah, saya nak cuba. Okey, sila Puan Rukiah. Huruf Ha. Saya. Huruf Ha. Pangkal tekak. Ha. Pangkal. Okey, Ha. Okey, cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Ha hi hu ba hu han hani ha na minal muhni mahi han haniya. Dia bukan. Okey, keluar tu dah betul. Ni tak apa, cuba inafah tak apa, ni bukan ayat Quran. Okey, nak sebutnya kat sini keluarnya ha tu betul. Ha. Tapi dia punya bunyi tadi contoh macam Puan Rukiah buat macam gini. Ha hi hu bah. Dia jadi ha. Dia bukan ha. Sepatutnya ha. Ha tu. Try lagi sekali boleh Ustazah? Ha hi hu bah. Dia kena buka kiri kanan sebab istighfar. Okey.
Lagi Ustazah boleh? Boleh. Hi hubah huhan hanihah naminal muhnimahihan hanihah. Jangan Suara baca Quran ni. Tiba-tiba haniha. Macam Dia sedap tak je baca boleh. Quran suara. Dah Ustazah. Okay, jadi dia kena kekalkan momentum daripada awal. Bila ha tu kita dah sebut baris atas, bila dah hujung-hujung jangan jadi ha. Kadang kita tak sedar kan? Rasa syok sangat kan? Ha hi hu bah hu han haniha, jangan haniha na minal muhni mahihan haniha. Dia berubah sikit. Tu kena hati-hati. Nanti saya akan sentuh jugalah dalam minggu kedua atau minggu ketiga atau minggu terakhir penghujung pada makhraj yang mana sebutan huruf ni dia ada yang tebal, dia ada yang nipis kan. Sebenarnya huruf tu memang dia ada tebal nipis, tapi tebal nipis itu dia berkait dengan sifat. Tapi saya kena sebut juga dekat makhraj supaya dia tak mengganggu makhraj juga. Sebab dia memang makhraj dan sifat huruf ni sebenarnya dia macam ibarat irama dan lagu, dia tak boleh dipisahkan. Kalau dipisahkan maka pincanglah dia. Macam itulah lebih kurang. Okay, dia pincang, dia tak boleh. Dia tak boleh makhraj sahaja tak boleh. Sifat-sifat sahaja tak boleh. Dia memang kena sekali. Cuma ni pengenalan, jadi saya lebihkan kepada makhraj. Nak memberitahu yang mana kita sebut selama ni makhraj ni betul dah. Tapi yang kesilapannya rupanya ada sedikit dekat sekian-sekian sifat. Dia berkongsi. Jadi okey, untuk petang ni saya minta ampun, minta maaf mungkin ada yang tak dapat nak sebut. Tapi kalau rasa dia nak sebut juga, hantar rakaman dekat dalam grup ataupun personal dekat admin pun tak apa kalau dia segan. Tapi saya cuba sedaya upaya untuk bagi ruang pada semua sekali menyebut sebenarnya. Video. Tapi kalau boleh video lah nampak. Nampak kita punya mulut kan. Nak menyebut tu dengan tepat. Lebih-lebih lagi pada huruf-huruf bibir. Tapi huruf lidah tu dapatlah juga kita kesan sikit. Tapi huruf macam huruf tekak ni, huruf al-jauf ni, kita boleh kesan melalui bunyi dia. Bunyi dia. Sebab tekak saya tak boleh nak suluh lah. Tak boleh nak tengok dalam kan. Tapi bunyi tu kita boleh kesan sama ada dia keluar dekat pangkal ataupun dekat tengah halkum ataupun hujung halkum. Kemudian kalau al-jauf tadi kita boleh kesan sama ada dia boleh bunyi dekat bahagian al-jauf iaitu rongga mulut ataupun dia pergi lebih daripada al-jauf iaitu di rongga hidung. Senang ajalah cara kita nak menyemak orang yang baca dengan hidung atau tidak tu. Kalau dia tak sengau tu betul lah. Kalau dia sengau tu maknanya dia kurang tepat. Kak Zai bukannya sengau bukan salah tak salah. Macam Haji Yaakob tanya tadi kan, berdosa ke tak berdosa? Tak berdosa. Tapi bunyi dia tu tidak tepat lah, tidak bertepatan dengan kehendak makhraj tu sendiri. Wallahu a'lam. Okey, sebelum kita mengakhiri untuk pertemuan pertama ni, ada siapa-siapa nak tanya untuk tambahan? Nanti kita tak berkesempatan, masa dah habis. Jadi nanti boleh hantar rakaman hantar rakaman pada yang belum sempat nak baca tadi, ataupun mungkin ada yang dah baca tapi dia nak minta semak huruf lain pun tak apa, boleh, tak jadi masalah, boleh hantar. Okey, nak baca nanti hantar rakaman Okey, tak ada? Ada tak ada? Apa pertanyaan? Okey. Jadi kita tutup dulu, berhenti setakat ni. Sekali lagi saya mohon ampun dan maaf untuk pertemuan pertama ni tak dapat nak baca semua. InsyaAllah kita usahakan untuk minggu depan saya memberi penerangan ringkas dan kita akan buat praktikal, banyak praktikal sebenarnya yang untuk makhraj ni supaya semua dapat rasa sebut. Okay, wallahu a'lam. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa hadha tanzilun min rabbil alamin. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih pada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Hari Rabu 2.30 dalam dua suku 2.20 tu saya dah masuk dah. Okey. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Minta maaf semua. Okey, jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum.
Syukran Ustazah, syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi.